Okay, hai. Jadi video ni cikgu nak terangkan tentang latihan yang cikgu bagi semalam. 2 hari lepas, hari Rabu. Okay, praktiskan diri 9.3C. Okay, kita ada soalan 1, 2 dan 3. Jadi kita akan mulakan dengan soalan 1 terlebih dahulu. Okay, kita ada 7 kepingkat yang dilabelkan dengan huruf G, E, M, B, I, R, A yang dimasukkan ke dalam sebuah kotak. Okay. Sekepingkat akan dipilih secara rawak daripada kotak. Dengan menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin, hitung kebarangkalian kad yang dipilih berlabel huruf vokal atau R. Okay, yang ni dia tak bagi tahu sama ada ini peristiwa bersandar ataupun tidak. Okay, ini tak ada kaitan lah. Okay, jadi macam mana kita nak senaraikan semua kesudahan mungkin? Kita ada 2 cara untuk tentukan nak tentukan kebarangkalian bagi 2 peristiwa yang berlaku secara serentak. Okay, yang pertama kamu boleh gunakan, sekarang ni cikgu jadikan A sebagai peristiwa kad yang dipilih adalah kad huruf vokal dipilih. Dan B ialah kad R dipilih. Okey, sekarang yang ni cikgu buat sendirilah. Cikgu jadikan A sebagai kad huruf vokal dipilih supaya nanti kita tak tulis panjang-panjang. Kita tulis sekali pun dah cukup. Okey, sekarang ni cara pertama untuk mencari kebarangkalian kita gunakan P. Okey. A atau macam ni, B berlaku sama dengan berapa banyak A atau B itu berlaku dibahagikan dengan NS. Okay, kita akan cuba cara ini dan cara satu lagi nanti kita akan cuba juga, iaitu P, A atau B, okay, adalah sama dengan PA tambah PB. Okay, ataupun kita ada satu lagi, PA tambah PB ataulah tolak P, A dan B. Okey, ini kita akan tentukan nantilah. Okey, kita lihat cara yang pertama dahulu. Okey, berdasarkan huruf G, E, M, B, I, R, A adalah, kita akan senaraikan kesudahan dahulu. A adalah ialah dalam kurungan seperti ini, huruf vokal yang dipilih. Huruf vokal ialah A, E, I, O, U. Jadi di sini kita ada E, I, A. Kamu nak susun ikut yang ada dalam ni pun boleh, nak susun A dahulu pun boleh. Cikgu nak senang, cikgu ambil ikut atas lah. E, I, A. Okay. Kalau kamu gunakan kurungan biasa, salah. Dia mesti gunakan kurungan seperti ini. Jadi kita ada E, I, A. Kemudian B ialah kad R dipilih. Kad R di sini cuma ada satu, maka R di sinilah. Okay. Cikgu buat serentak. Jadi di sini, kita tahu A adalah EIA dan B adalah R, kan? Dia punya kesudahan. Jadi di sini kita cuma akan pilih, sebab ini tidak ada yang sama, jadi ini adalah peristiwa eksklusif. Bila kita guna peristiwa eksklusif, maka kita akan gunakan
PA tambah PB sahaja. Kita takkan tolakkan dengan mana yang bertindih lah. Okey. Kita teruskan di bawah. Jadi kalau A atau B, kesudahan yang ada adalah kita akan gabungkan semua sekali, iaitu E, I, A. E, I, R. E, I, A, R. Jadi, kebarangkalian kita di sini adalah sama dengan kita ada 4 dan NS kita, macam mana kita nak cari NS? Okay. Tanpa membuat jadual ataupun gambar rajah pokok. Bagaimana? Kita akan kirakan semua huruf yang ada di sini. Okay. Jadi kalau untuk satu penyertaan seperti ini, satu set sahaja seperti ini, maka kita boleh kiralah kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, bermakna NS kita sekarang adalah, saya tulis sini, NS adalah 7. Jadi, kebarangkalian peristiwa A atau B berlaku adalah 4/7. Ini kalau kamu nak guna cara ni lah. Kalau kamu nak guna cara ni tadi, kamu tak tahu macam mana nak cari NS. Tapi untuk cara ni pun masih perlu gunakan NS. P, A atau B. Okay. Ini dua cara kamu nak selesaikan lah. Kamu boleh pilih mana-mana yang kamu nak. Okay. P, A kita ada 1, 2, 3. 3/7 NS kita tadi. Kemudian PB kita adalah 1/7. Kalau kita tambah, kita akan dapat 4/7. Okey, jawapan dia akan samalah. Jadi kamu boleh pilih mana-mana satu yang kamu nak gunakan. Okey, maka di sini kebarangkalian kata yang dilabel huruf vokal ataupun huruf R ialah 4/7. Kalau kamu letakkan dalam perpuluhan pun boleh. 4/7 ialah 0 perpuluhan atau 0.571. Okey, sebab kebarangkalian ni sama ada dalam bentuk pecahan ataupun perpuluhan. Okey, lagi cantik kalau pecahan lah. Okey, ini untuk soalan 1. Sekarang kita lihat untuk soalan 2 pula. Okay. Soalan 2. Sekarang ni soalan 2. Dia ada 2 set data. Okay, 2 kotak yang berlabel K dan L masing-masing mengandungi 4 kepingkat berlabel dengan huruf SE, RI dan 3 kepingkat berlabel dengan nombor 4, 5, 6. Sekepingkat dipilih secara rawat dari kotak K dan kotak L masing-masing. Dengan menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin, hitung kebarangkalian mendapat huruf S dari kotak atau nombor gandaan 3 dari kotak L. Okey, sekarang kita nak buat jadual lah. Okey, kita nak buat jadual sebab kita nak tahu kesudahan. Sebab ini menggabungkan 2 set data. Kalau soalan 1 tadi dia tak menggabungkan, jadi kamu boleh terus buat di sinilah. Kamu tak perlu buat satu-satu. Okey, bila kita ada 2 set data di sini, kan cikgu akan masukkan jadual yang mana kita ada seri 4. Okey. Jadi ini adalah kotak K. K atau L. Okey. Kotak K kita adalah S, E, R, I. Okay. Kemudian, kotak L kita adalah... mana masuk ni? Okay, untuk kotak L kita ada nombor 4, 5 dan 6. Susun cantik sikit lah.
Okey. Okey, sekarang kita dah letakkan kotak K di bahagian atas, kotak L di bahagian bawah. Okey, jadi macam mana kita nak isi? Okey, jadi macam sebelum ni lah. Jadi cikgu akan ambil S dan sebelah kanan dia adalah 4. Jadi kesudahan pertama kita adalah S4. Ini adalah SE. S4. Maaf. Ini E4. Sorry ya. Ini E4. Ini adalah R4. Dan yang seterusnya, cikgu akan masukkan semua sekali. Okey. Jadi ini adalah kesudahan yang kita dapat kalau kita buat dalam bentuk jadual. Okey, kita akan nampak dengan lebih jelaslah kalau kita buat dalam bentuk jadual. Okey, sekarang apa yang kita perlu buat? Seraraikan semua kesudahan yang mungkin mendapat huruf S dari kotak K atau gandaan 3 dari kotak L. Okey. Jadi kalau kita dapatkan S dari kotak K, S dari kotak K, atau maknanya kita akan ambil di sinilah. Okey, jadi cikgu highlightkan di sini. Dan juga kita akan dapat nombor gandaan 3 dari kotak L. Okey, L di mana? Okey, L ini. Jadi gandaan 3 di sini adalah 6, maka kita akan ambil yang ini sahaja. Okey, maka di sini kalau kamu buat menggunakan, cikgu scroll ke bawah sikit. Okey, sekarang cikgu nak gunakan P. Ni cikgu tulis sekali sajalah. Huruf S dari kotak K atau gandaan 3 dari kotak L ialah ni sekarang cikgu nak guna N. Jadi N kita di sini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, cikgu tulis dia punya. Okey, ini adalah kesudahan bagi kalau kita pilih huruf S atau gandaan 3 daripada kotak K dan L masing-masing. Okey, jadi untuk ni cikgu akan gunakan cara yang pertama, iaitu menggunakan N, maka P bagi okay, cikgu tulis semula P bagi huruf S daripada kotak K atau gandaan 3 daripada kotak L ialah kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 daripada, sekarang kita ada 4 darab 3. Untuk cari NS, NS kita sekarang ialah 12. Okay, NS kita sekarang adalah 12. Jadi sini adalah 6/12. Dan kamu permudahkan, kamu akan dapat 1/2 ataupun 0.5 atau 0.5. Okey, kita akan teruskan dengan soalan yang terakhir, soalan 3. Okey, kita lihat kebarangkalian Jessie dilantik sebagai pengerusi kelab kewangan J dan ketua rumah sukan K, dilabelkan sebagai K, masing-masing ialah 3/8 dan 2/9. Lengkapkan gambar Raja Van di sebelah untuk mewakili hubungan kebarangkalian Jessie dilantik sebagai pengerusi kelab kewangan dan ketua rumah sukan. Okey, 3/8 ni maksud dia mewakili semua sekali termasuk yang bertindih. Okey. Untuk kedua-dua ni lah. Jadi, untuk A, untuk soalan A, macam mana kita nak cari kebarangkalian untuk Jessie dilantik sebagai kelab kewangan J sahaja. Okey, pertama sekali, ini cikgu tulis P. J kita ialah 3/8. Kan? PK kita ialah 2/9.
Jadi, sekarang cikgu nak cari yang di tengah dahulu supaya bila cikgu dah tahu yang di tengah, maka cikgu boleh gunakan 3/8 ni tadi, tolakkan dengan yang di tengah supaya cikgu dapat kebaran kalian untuk JC jadi pengurusi kelab kewangan sahaja. Dia tak boleh jadi ketua rumah sukan. Okay, macam mana? P, J dan K. Okay. Dan bila kita ada simbol dan ni, bermaksud kita akan gunakan pendarapan iaitu 3/8 darab dengan 2/9. Maka kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat 1/12. Okey. Jadi bahagian bertindih ini adalah 1/12. Kamu dah dapat satu bahagian. Jadi untuk cari P, J sahaja, okay, untuk cari P, J sahaja, kita akan gunakan keseluruhan PJ tadi, 3/8, tolakkan dengan 1/12. Maka kamu akan dapat 7/24. Okay, kamu cuma perlu tekan kalkulator sahaja di sini. Dan untuk PK sahaja, okay, sama seperti PJ sahaja tadi, kita akan gunakan 2/9 tolak 1/12. Maka kamu akan dapat 5/36. Jadi di sini adalah 5/36. Okay, untuk gambar Raja Van, kita kena labelkan semua sekali, termasuk yang tidak menjadi, dia tidak, kebaran kalian JC untuk tidak dilantik sebagai kedua-dua ini. Okay, bagaimana kita nak cari? Ini kita akan gunakan 1. Okay, ini kita tulis J atau K1 prime di atas. 1 tolak. Okay, 1 tolak 7/4. 7/24 tolak 1/12 yang di tengah, tolak 5/36, maka kamu akan dapat 35/72, yang mana sebenarnya ini menjawab terus kepada soalan B kamu di sini. Okay, sebab soalan B minta kamu hitung kebaran kalian JC tidak dilantik, bermakna ianya berada di luar kawasan bulatan ini, maka ini adalah 35. Kamu masukkan di sini ya. 35/72. Okey, jadi itu sahaja cara dia kalau kita nak jawab soalan 1 sehingga 3. Kamu boleh cuba buat soalan yang selebihnya, dan kalau masih tak faham, kamu boleh tanya cikgu ya. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih dan jumpa lagi minggu hadapan.